Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Okay, so hari ni kita cerita pasal set target view. Set target, okay, sales target, sales motivation and then how to set goals. So, saya nak tanya kepada korang, selama ni okay, aku nak buka skrin. Fikri, aku nak buka skrin, tak boleh share skrin. Okay, baru boleh. Alright, so hari ni kita cerita pasal korang punya sales motivation. Alright, so saya harap semua orang dapat manfaat lah. And then korang take note pada hari ini dan terus buat apa yang kita share pada hari ini. Okay, so boleh tak siapa yang ada dalam Facebook dan juga siapa yang ada dekat dalam Zoom, boleh tak korang komen? Korang komen sekarang. Kenapa korang buat sale? So, saya nak korang tulis kenapa aku buat kerja ejar tanah ni. Okay, so saya nak anda semua betul. Sorry tengah nak book bilik untuk pergi ke Johor. Okay, so saya nak korang tulis kenapa aku buat kerja ejar tanah ni. Cuba tulis. Saya nak tengok ada komen kat Facebook ke ataupun kalau siapa yang komen kat Facebook and then dekat Zoom saya nak anda tulis kenapa korang jadi ejar tanah. Nak tengok komen korang. Boleh tak? Nak income 5 digit. Komen dalam chat ke? Kenapa saya tak dengar apa-apa? Mungkin mute kot. No more than. Okay. Cuba tulis sekejap. Kenapa saya nak jadi ejar tanah? Siapa yang conteng ni? Kenapa saya nak jadi ejar tanah? Cuba tulis. Nak tahu, nak tengok respon korang. Apa sebenarnya korang jadi ejen property untuk apa sebenarnya? Yang siapa yang join Zoom ni buka lah video. Nak jadi hartawan dermawan macam Abid Liu. Wow. Okay. Cepat. Saya nak tahu komen korang. Kenapa nak jadi ejar tanah ni? Lain dekat Facebook tak ada. Okay. So, nak limited income salary. Alright. Nak tambah pendapatan, nak jadi dermawan macam Abid Liu. Okay. Nak duit banyak bos. Alright. Okay. So, kita berbalik pada cerita. Kalau nak jadikan cerita bro, kenapa kita nak jadi ejar tanah? Cuba fikir balik sebab apa kita kata nak jadi Abid Liu, nak dermawan apa semua kan. Sebenarnya korang punya why tu tak cukup kuat sebenarnya tu. Okay. So sebenarnya why ni, kalau korang betul-betul nak tahu, kalau korang betul-betul nak tahu, sebab most of kita dekat yang ada dekat sini, kebanyakan leader-leader, diorang dah biasa buat sales. So dah biasa buat sales tu bermaksud diorang dah biasa deal macam-macam lah. Ada yang jadi ejar tanah, ada yang pernah sebelum ni jadi ejen insurans, ada yang sebelum ni pernah jadi
ejen kereta, jual kereta, ada yang pernah jadi macam-macam lah. So, bila diorang pernah jadi macam-macam ni, okay, akan ada satu respon yang saya suka dengar daripada diorang. Kejayaan ejen tanah ni adalah kejayaan yang paling cepat korang dapat komisen besar. Okay, so itulah sebabnya kebanyakan diorang ni, kebanyakan ejen-ejen senior ni dan juga leader-leader ni jadi ejen tanah. So itulah sebab yang utamanya. Okay, tapi itu bukan dia punya why. Why ni adalah apa tau? Why ni macam big why. Kenapa korang jadi ejen tanah ni? Sebab apa? Okay, zaman saya dulu, saya to be honest lah, the big why adalah dulu kita budak repeat kan, kita budak repeat, kerja belajar pun tak pandai mana, biasa lah. Lepas tu masuk universiti and then repeat, member kita semua dah kerja, kita kena tinggal. So bila kita kena tinggal ni, benda yang kita paling menyerap adalah duduk satu rumah, member kau semua dah kerja, tiba-tiba kau duduk rumah masih lagi belajar buat assignment kan, final year projection. So itulah benda yang paling tak best sebenarnya, dan motivation kita ke laut lah time tu. Tapi yalah, nak jadikan cerita, kenapa saya terjebak dengan hartanah ni adalah saya praktikal dekat syarikat pemaju. So daripada syarikat pemaju tu, saya dapat email, lepas bekerja tu saya dapat email daripada nampak email Job Street kan, dapat email dari Job Street, and then time tu daripada dapat Job Street tu, daripada Job Street, and then saya nampak iklan CIMB Bank. So time ni lah baru saya start kerja terus bersyarat. So bersyarat dia adalah kalau saya tak grad pada time tu bulan Mei, saya akan diberhentikan serta-merta. So daripada Job Street time tu saya tak praktikal dengan pemaju. Dari situ saya belajar macam-macam lah. Pasal corporate sales semua saya belajar dari situ, and then saya masuk CIMB Bank. Bila CIMB Bank, sebenarnya kenapa masuk CIMB Bank? Sebab dekat situ dia tulis income time tu 7K ke 10K sebulan. Tapi time tu dia tak bagi tahu pun buat apa. So dia just bagi general mortgage bla 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 macam tu lah. Tapi sebenarnya kena buat sale. Dan buat sale kat CIMB ni kalau nak jadikan cerita dia macam dulu kerja kat CIMB ni dia korang kena achieve target dalam masa 3 bulan. So kalau tak achieve target dalam masa 3 bulan, kemungkinan besar untuk korang dibuang tu adalah sangat-sangat tinggi. So dalam masa 3 bulan tu kena achieve target. Memang kalau tak achieve target memang masak. Time tu pula kita pula berkata nak kahwin kan. So bila time tu nak kahwin, tengok bini kita pula time tu awet kan. Bertunang lah. Lepas tu time tu pula kita gaji 1,200. Gaji time tu 1,200. So macam mana aku nak kahwin ni dengan gaji macam ni, dengan orang sindir, tak ada kereta lagi, tak ada rumah lagi apa benda. So saya tak ada pilihan. Dengan tak ada pilihan tu lah saya buat property. First dengan CIMB. Time tu CIMB saya dapat my first 5 figure, time tu umur 23. So saya dapat my first 5 figure at the age of 23, time tu dapat 12,500 kot gaji, 12,500 and then 13,000 lebih. Itu adalah first 5 figure saya. And then dapat income 20 lebih. Dalam 20 lebih tu sehari kita habis dalam 7,000 spend, belanja kan. Time tu biasalah kan, umur 20 lebih dapat 23,000. Lepas tu komitmen pula bukannya tinggi pun. So sehari habis, beli game lah, beli PS4 lah, beli macam-macam lah kan. So itulah pengalaman saya pertama. The big why saya adalah time tu adalah memang time tu orang sindir kau-kau yang tak ada kereta, tak ada rumah, lepas tu nak kahwin. Macam mana? So itulah yang buatkan saya terjebak dalam bidang property ni. And then nak jadikan cerita, lepas CIMB and then saya ditarik masuk RHB jemput saya masuk. Lepas tu saya masuklah ke Azmi Enco dulu, and then tukar nama ACKL lah. So bila masuk Azmi Enco ni, time tu saya adalah satu-satunya leader, baru budak lagi 24, 25 time tu, yang disuruh untuk jadi leader terus dan tak ada pengalaman. Okay, so nak jadikan cerita, tim kita orang selepas tahun tu menang top team of the year. Okay, so dekat dalam grup saya pun, grup kita ni pun ada ramai-ramai yang umur dalam 23, 22, 21, 24 kan. So korang jangan risau, kalau orang muda-muda yang start ni, kalau orang doubt korang tu biasa sebab korang muda, tapi buat je bedal lah. Sebab saya pernah buktikan dulu, umur 23, 24 kita boleh beat dengan orang lain. So same goes untuk korang juga, InsyaAllah mesti boleh beat. Okay, so jangan risau. Tapi kalau korang umur dah 28, hujung-hujung 28 ataupun early 30s, tapi korang masih lagi takut nak bercakap dengan orang, something wrong lah. Something wrong bukan somewhere tu, something wrong everywhere. Cuba check balik, apa yang korang takut sangat sebenarnya dalam bidang sale ni? Okay, apa yang korang takut sangatnya? Sebenarnya takut cakap dengan orang, takut berjumpa dengan orang, takut apa? Apa yang kau takut sebenarnya ni? Takut bercakap dengan orang, takut jumpa dengan orang, apa yang korang takut sebenarnya? So takut kena marah,
Belum cakap lagi pun takut kena marah, dah cakap lagi lah menggigil kan, terketar. Klien tak tanya, kau ni kenapa terketar. So, korang kena tengok balik, apa yang korang takut sebenarnya. Okay, so itulah big why saya, kenapa saya start real estate agent ni. Okay, disebabkan benda-benda tu, nak kahwin, duit tak ada, time tu kena sindir, hari-hari lah kena sindir, duit tak ada, megatan nak kahwin, lepas tu kereta pun tak ada, kereta pun tumpang mak ayah punya kan, kereta second lah, Kelisa time tu, Kelisa tahun berapa lah, Kelisa lama lah. And then lepas tu dengan tak ada rumah lagi, nak duduk mana, gaji time tu baru 1,000 lebih, macam mana nak sara anak dara orang kan. So banyak perkara yang buatkan kita rasa dendam tau. So dendam saya ni sangat kuat tau, dendam, tapi dendam tak ada sama nak pukul makcik-makcik yang menyindir tu, tak ada lah. So kita macam dendam tu maksudnya dendam yang positif, kita ambil, okay tak apa aku ambil, tapi aku akan cek cara macam mana nak tambah income. Saya nak tambah income, okay? Sebab saya sangat yakin kalau kita try, kita buat something, insyaAllah mesti ada. Mesti ada jalan untuk kita solvekan problem tu. Alright, so itulah big why saya start real estate. Okay, so nak berbalik pada topik kita hari ni. What is your punya sales motivation? Apa korang punya sales motivation? Okay, salas pula. Tengok ni, geletar tu. Sales motivation. Okay, apa korang punya sales motivation sebenarnya? Okay, cuba berbalik kat korang punya big why. Okay, cuba tengok balik korang punya big why. Apa korang punya big why? Okay, big why. Kenapa korang jadi real estate agent ni? Mesti ada sebab. Takkan tak ada sebab. Bayar mahal pula tu. Siapa yang best first tu bayar dah lah 298 ke 289, saya tak ingat. Tapi lebih kurang amount ni lah. Dah lah bayar mahal. Lepas tu nak kena renteknya lagi lah, kan datang lah dengan macam-macamnya lah. Bayar mahal, lepas tu sale tak ada. Kenapa? Kan? So korang cari korang punya big why. Kenapa korang jual real estate agent ni sebenarnya? So macam mana nak settlekan komitmen, tingkatkan pendapatan, real intention nak cari good deal untuk diri sendiri, family member, okay. Kimi ni dah asyuk lah. Okay. Agent untuk diri sendiri. Alright. So, korang mesti ada big why masing-masing. So, lagi besar big why korang, lagi besar lah. Big why ni boleh berubah dari from time to time tau. Daripada dulu, big why korang apa. And then dia boleh berubah dari masa ke semasa. So tak semesti dia sama je. Big why dulu, sebab Cindy aku nak kereta, tak kahwin lagi. Lepas tu sekarang big why kau apa? Sama juga, aku nak kahwin lagi, big kereta lagi tak ada lah kot. Kena pukul nanti kan. So tengok, korang punya big why tu mungkin berubah from time to time. Bila berubah from time to time, korang punya willingness dan korang punya cara kerja pun akan berubah from time to time. So korang kena ubah lah. Okay, ke cara kerja, korang punya cara berfikir, korang punya teknik kerja, jadual korang kena berubah. Okay, itulah yang menyebabkan korang berjaya. Okay, so sebelum kita start something, korang pernah tak terfikir ni? Start something, pernah dengar tak perkataan ni? Start with an end in mind. Okay, saya tak ada slide, so kita pakai ni lah. Okay, start something with an end in mind. So, apa yang korang nak in the end sebenarnya? Macam lagu Linkin Park kan, in the end. Okay, so apa yang korang nak in the end sebenarnya? So, katakanlah umur korang, tak elong join lah. Okay, so katakanlah korang umur sekarang, katakanlah 30 on average, masing-masing umur 30. Korang umur 60, korang nak apa sebenarnya? Apa korang nak sebenarnya? Dan apa yang korang nak ni mestilah in detail. In detail which is income. Nak income berapa umur 60? Pernah terfikir tak? Okay. So nak income umur berapa tahun 60? Ataupun nak income berapa tahun umur 50? Nak income berapa? Okay. Selain daripada income, apa lagi korang nak? Apa yang korang nak? Korang nak apa sebenarnya? Tahun umur 60 ni nak apa? Tahun umur 50 ni nak apa? Okay. So daripada situlah kita bekerja. Maknanya daripada back to front. Okay, daripada belakang, umur 60, korang nak apa? Korang usahakan sampai ke depan. Okay, maksudnya, korang nak umur 60, korang nak this much of amount of income, this much of saving. Okay, then, umur 50, korang nak apa? Then, korang work forward. Work forward lah. Maknanya, daripada back to front lah. Okay, so korang tengok, apa korang punya end kat hujung tu, and then korang terus ke depan.
Tengok daripada tu berapa korang punya income nak. Katakanlah korang nak income umur 50, passive income. Katakanlah passive ni tak bekerja kan, passive income korang katakanlah nak 50k umur 50. Okay? So apa korang nak kena buat sekarang? Untuk passive income 50,000. Pernah tak terfikir? Pernah tak terfikir? That's why kalau kita buat something alang-alang, tu orang kata genggam berapi biar sampai jadi arang kan. Inilah dia. Korang nak something, korang kerja betul-betul, korang set. Kita punya career ni macam business tau. It's a road map. Dia macam ni. Kalau korang nak, dia ibarat speedometer. Speedometer, kalau korang buat kereta, contohnya dari KL nak pergi Penang. Okay? So korang kena ada speedometer, betul? Okay. So korang dah kena tahu daripada KL ke Penang, korang nak naik kereta apa. Korang isi minyak berapa banyak. Cukup ke tak minyak tu? Berapa stesen nak kena berhenti? Jalan jam ke tak? Kalau jalan jam macam mana? Kalau jalan tak jam macam mana? Okay. Kalau jalan tak jam macam mana? Kalau jalan jam macam mana? So, korang kena tengok korang punya perjalanan tu macam mana. Okay? Katakanlah macam sekarang, korang main bedal je, tak ada speedometer. Korang nak pergi mana sebenarnya? Tak ada speedometer. Minyak tak tahu macam mana, enjin panas ke tak, lepas tu tak tahu nak berhenti kat mana pun tak tahu. So korang kena tahu vehicle korang start sekarang ni macam mana. Okay? So ikut capacity lah. So apa maksud saya capacity? So capacity tu korang kena tengok balik korang punya kewangan. Okay? Korang kena tengok balik korang punya kewangan dan korang kejar dari sini. Okay, so macam mana set target? Saya pernah ajar benda ni dulu, saya pernah share. So cara nak set target ni macam ni. Korang kena target benda ni Kita punya structure adalah begini, revenue tolak cost untuk dapatkan listing. Cost untuk dapatkan listing ni boleh jadi daripada segi korang dapatkan developer ke, ataupun korang dapat owner untuk jual rumah ke. Okay, satu-satu, okay. And then dah dapat ni, korang akan dapat gross revenue. Kemudian tolak expenses. Lepas tolak expenses ni macam-macam lah. Kereta, rumah, okay, komitmen lain, bla 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 lah, anak, and so on, marketing. Saya pecahkan pada dua. So business, personal dan juga business. Personal dan juga business. Business ni biasalah, minyak. Tapi kadang-kadang kereta saya masuk, selalunya kereta, kalau kereta korang adalah untuk family dan juga untuk business, korang kena asingkan lah. Okay, macam saya, kereta saya letak untuk business. So kereta, maintenance. Okay, maintenance lain, apa lagi untuk business? Marketing. Korang kena tahu benda ni and then baru dapat net revenue. Before tax. So, this is your cost structure as a real estate agent. Boleh nampak? Okay? This is your cost structure as a real estate agent. So, korang kena tahu berapa korang perlukan revenue semua. Revenue sebenarnya. Berapa korang perlukan revenue sebenarnya? So, kita start daripada bawah. So, net revenue before tax. Ini kita letak nanti. Okay. So, first kali, untuk expenses, personal korang, berapa korang perlukan? Boleh tak siapa yang ada dekat sini, tulis note sekarang dekat atas kertas. Okay. Cuba buat benda ni. Expenses untuk personal korang berapa? Anak bini, okay, kereta, rumah, berapa? Korang dapatkan figure A ni. Okay, dapatkan figure A ni. And then, untuk business pula, minyak, maintenance, marketing, tol apa semua tu, korang dapatkan untuk business pula. And then, barulah korang dapat cost untuk listing berapa. Ada cost tak untuk listing? Selalunya rendah lah cost untuk dapatkan listing. Okay, kalau korang main subsale lah ataupun rental. Kalau untuk projek, tak ada lah. Unless kalau korang kejar developer.
Sebab developer pun ada dia punya cost marketing dia. Cost marketing dia apa? Belanja minum, belanja makan, kau kena lepak kat hotel ke, kadang-kadang also kau karaoke kan. Itu lain cerita lah. So developer, cost untuk dapatkan listing tu. Okay, apakah cost korang untuk dapatkan listing tu? Faham And then, dah dapat figure ni, A, B, C, barulah korang dapat, inilah namanya break even. BE korang adalah, break even ni A campur B campur C. Break even ni adalah apa? Korang punya revenue sama dengan korang punya total cost and expenses. Okay? So, maknanya bakinya dalam akaun korang kosong. Okay? So, katakanlah nak duit lebih. Inilah datangnya duit lebih. Katakanlah nak duit lebih 5,000. Okay? 5K. So, A campur B campur C kena tambah 5,000 lah. Itulah target korang untuk revenue. Okay, boleh faham? This is how you set target. Berapa banyak income korang perlukan. Okay, ni pertama Okay, yang kedua. Setiap RM, especially yang expenses untuk business ni, setiap RM, setiap RM1 yang korang spend, pernah kira tak berapa RM return yang korang dapat? Pernah tak kira-kira? Unless kalau korang tak pernah buat sale lah kan. Tak tahu lah. Tak pernah buat sale memang tak ada lah, kosong lah. Okay? Katakanlah kalau benda ni korang dah buat sale, korang pernah tak kira? Korang pernah tak kira? Berapa RM RM1 yang korang spend, berapa return? Berapa RM cost untuk dapatkan listing korang spend, berapa listing yang korang dapat yang boleh bagi return? Pernah tak? Berapa cost untuk listing ni yang korang spend, berapa return? Bawah tu, panjang. Berapa return? Okay? Pernah tak? So nanti, cuba kira. Okay? Nanti cuba kira. Balik rumah nanti, balik rumah, korang memang kat rumah lah pun, sorry lah ingat kat kelas. So nanti, kejap lagi, korang kira berapa yang korang nak sebenarnya. Berapa yang korang nak sebenarnya. Okay? Sebab benda ni lah menentukan target korang. Sebab, dia macam ni lah. Business kita ni, real estate agent ni, dia sebiji macam business. So korang tahu berapa korang spend dan korang tahu berapa return, tak susah untuk korang nak grow. That's why kalau agency ni yang saya ajar so far, korang kena tahu berapa ringgit korang spend untuk dapat tahu berapa return ni, sebab nanti akan datang korang tahu macam mana korang nak growkan income korang. Okay? So senang cerita macam ni lah. Kita bila kita bekerja dulu, makan gaji, kita nak income kita naik setiap tahun kan? Sekarang ni masalahnya kita makan gaji. Kita dah tak makan gaji. Kita bekerja sendiri. Takkan tak nak income naik? Betul tak? Okay? Dan income naik ni adalah, ini tahun lah, N, ini RM. Dan income naik ni, korang yang tentukan berapa korang nak income sebenarnya. Dan the best thing adalah, macam mana korang nak multiple revenue. Pelbagaikan sumber kewangan. Okay? Walaupun kita dalam real estate industry, kita boleh dapat income daripada commission, tapi saya nak minta korang akan datang, cuba fikir, think forward, cuba fikir dalam masa umur korang 40, umur korang 50 nanti, ataupun siapa yang muda lagi tu umur korang 35, cuba fikirkan, aku nak perlukan satu sahaja sumber pendapatan ke ataupun banyak? Okay? Kalau boleh, jangan mengharapkan satu sumber pendapatan. Plan ke arah tu. Multiple revenue stream. That's why dekat sini kita ada, that's why yang kat sini kita cadar, kita plan untuk korang, bukan setakat buat sales semata-mata. Kita nak korang ni ada multiple revenue stream, bukan setakat buat sales semata-mata. First, of course, you kena buat sales sebab you kena dapatkan duit dulu untuk you spend. Tapi, you kena tengok, macam kita discuss tadi kan, you kena tengok, and in mind, kita ni nak apa sebenarnya? Umur 60 ni nak apa sebenarnya? Umur 50 nak apa sebenarnya? Cuba tengok and in mind, korang nak apa sebenarnya?
Okey? Saya melintangkanlah, senang sikit. Korang nak end in mind apa sebenarnya? Umur 60 nak apa? Umur 50 nak apa? Okay? So, start something with an end in mind. Start everything with an end in mind. Okay? So, macam mana nak tahu ni? Revenue ni. Formula revenue dia ataupun sales. Okay? Dalam kita punya revenue lah sebab kita tak ada cost produk kan. So, formula dia adalah SP times Q. Q ni adalah quantity. Berapa kita jual. P ni adalah commission kita. Commission kita per closing. Commission per closing. Dan S ni adalah total revenue lah. SOR lah. Dalam kes kita ni revenue sebenarnya. Okay. So inilah formula dia. So cara untuk tingkatkan sale ada beberapa perkara. Okay. Sale revenue ni hasil lah, income. Okay. Cara untuk dapatkan income ni boleh jadi beberapa cara lah. Satu, korang naikkan commission per closing, which is kena jual rumah lagi besar lah. Ataupun maintain quantity. Ataupun satu lagi, maintain commission per closing, naikkan quantity ataupun naikkan dua-dua. So ini adalah strategi untuk naikkan sale. Tak ada cara lain. Persoalannya how. Soalannya how. Okay. So soalannya how. Macam mana korang nak buat? Itulah kena datang training. Itulah kena datang training. Sebab kita akan ajar korang daripada satu-satu. Daripada income korang daripada satu saja, macam mana nak multiple? Macam mana nak multiple? Macam mana nak multiple? Okay. Dan benda ni mesti datang dengan aktiviti lah. Dia tak boleh tak buat apa-apa lepas tu mengharapkan return, tak ada, dia takkan jadi. Okay, so this is the formula. Sama ada korang naikkan commission per closing korang, quantity maintain ataupun commission per closing maintain, okay, naikkan quantity ataupun naikkan dua-dua. So ini barulah datang kepada market segmentation, closing ke apa-apa, dia akan lebih detail lah. Tapi basicnya adalah ini. Okay, to be honest, kebanyakan ejen Melayu, commission per closing kita adalah, ni saya bagi terang kat korang. Commission adalah 3,500. Sorry, nak mute orang tadi. Okay, so commission per closing adalah 3,000 ke 5,000. Katakanlah korang nak income 15,000 sebulan. So, closing per agency kita, agent berapa? Katakanlah 3,500 Ini commission lepas tolak agensi tau. 3,500 lepas tolak agensi. Okay, so berapa kuantiti dia yang kita nak kena jual? Cuba kira. Berapa kuantiti kita nak kena jual? Boleh bagi jawapan tak? Korang tulis kat Facebook ataupun tulis kat Zoom ni. Berapa? At least ada engagement lah kan. Saja je. Cepat. Boleh tak komen? Berapa? Lima, betul lah tu. 4.28. 10 tak ada lah. 10 banyak sangat tu. Okay, so kita kena jual 5 unit. Okay, so korang punya plan adalah sekarang ni, daripada sinilah datangnya korang punya plan. Macam mana nak dapat 5 unit? So, kalau korang aim 15,000 gaji, okay, ni yang portion yang selepas bahagi company lah, berapa korang nak dapat sebenarnya? Okay, so commission 3,500 ni adalah commission yang macam mana? Okay, rumah harga berapa kena jual? Kalau projek, satu biji rumah. Okay, so kalau projek, satu unit lah untuk dapatkan commission ni. Kalau subsale, kalau subsale,
Kalau short sale, berapa unit rumah? Harga berapa korang kena jual? Kalau short sale. So, 3,500, katakanlah korang kod A darab 2, bahagi 3%. Harga rumah yang korang kena jual adalah RM lebih kurang 240,000. Okey, ni ED, sorry. Silap-silap. So, sepatutnya korang kena dapat 3,5 bahagi 60% lah dulu. Okey, darab 2 bahagi 3%. Korang kena jual rumah harga RM 390K. Ni licin weh. So, sekejap ada orang buka mic. So, dengan harga rumah 390K, baru korang dapat komisen 3,510. So, 390K darab 3% bahagi 2 darab dengan 60. So, korang dapatlah 3,510 untuk satu unit yang korang jual. 390K punya rumah kat Malaysia ni banyak kan? Terutama Klang Valley kan? Okay, so itu satu. Korang dah tahu target market. So macam kenapa korang nakkan tahu price ni, P ni, harga 3,500 ni, sebab korang nak tahu korang punya target market. Aku nak target siapa sebenarnya? Siapa klien aku sebenarnya? Aku nak target siapa? Range mana aku nak main? Mampu milik ke macam mana? Ini adalah rumah mampu milik lah, 300-400 punya harga. Okay, so inilah target market korang. Kalau korang nak main lah, saya bagi contoh lah. Lagi tinggi, lagi besar lah kan? So kalau 60%, kalau 70%, korang dah naik senior sikit, naiklah 70%. So income korang lagi tinggi. Okay, so ni katakanlah ejen baru. 390,000 korang dapat 3,500. So, untuk dapatkan 15,000, korang kena jual berapa? 5. Betul? Okay, so kalau nak jual 5, apakah strategi korang untuk jual 5? Apakah strategi korang untuk jual 5? So, daripada sinilah datangnya how to sell 5 units a month. So dari sinilah datangnya aktiviti. Okay, so aktiviti apa korang nak kena buat? Itu yang kita kena senaraikan. So berbalik-balik ke dekat yang saya pernah share dulu, tengok kita punya funnel. Katakanlah nak close 5 unit sebulan. Okay, 5 unit close. 5 unit sebulan. Berapa listing yang kita kena ada? Okay, daripada berapa listing, berapa leads kita kena generate? Daripada leads, berapa call ataupun raw leads kita kena dapat? Okay, berapa? So korang kena tahulah benda ni, figure ni. It's all about figures. Nak close 5, berapa banyak listing korang kena ada? Listing pula pecah pada 2. Listing sendiri ke? Ataupun listing korang jual ke orang lain punya? Kod A. Korang iklankan unit lain ataupun promote unit lain dekat korang punya networking. Okay, berapa banyak? Berapa banyak leads yang masuk? Berapa banyak leads yang korang collect? Dan berapa banyak raw leads ataupun berapa banyak yang korang call? Maknanya daripada raw ni, korang dah tapis, baru jadi leads yang quality. So berapa banyak? Itulah datangnya persoalan. How much? Persoalan daripada bawah ni, berapa? Sebenarnya soalan tu, jawapan tu kita dah tahu dah, cuma kita tak pernah tuliskan dalam kertas. Dan baru korang tahu aktiviti dia. Nak close 5, aku kena ada banyak ni listing, aku kena banyak leads, aku kena banyak call orang ni. Dan daripada sinilah, daripada jawab persoalan dekat diri sendirilah, baru korang tahu apa aktiviti korang sebenarnya. Apa aktiviti korang sebenarnya? Okay? So this is how you set your target. So, saya nak sharekan pada bulan Jun, saya close 16 unit, tapi ada 5 unit yang ni owner reject lah. Kalau ikutkan total, saya dapat collect 21, tapi 5 ni tolak 5, so jadi 16 balik lah. Sebab 5 ni beza dia pun 10-15 ribu je beza, owner tak accept the price. So, bulan Jun saya close 16, saja nak test kat korang. Penat juga manage budak dengan close sale ni. Tapi yalah, kita nak tunjukkan sebenarnya
Boleh buat sebenarnya, cuma kerja gila lah. So apa yang saya buat untuk dapat 16 ni? Of course, weekend saya penuhkan 15 appointment. Seminggu. Seminggu saya cukupkan 15 appointment. Okay. Sorry. So ni listing. Atas listing ni ada lagi satu. Appointment. Berapa appointment? Okay. So saya cukupkan 15 appointment seminggu. Untuk saya dapatkan closing yang saya nak 16 ni. Okay. So daripada raw leads ni, raw data, korang dapat daripada master list ke apa ke, berapa leads quality yang telah ditapis. Leads yang dah tapis. Okay. Daripada leads yang dah tapis, berapa banyak yang korang buat appointment. Berapa banyak yang jadi korang punya betul-betul jadi quality listing. Kalau owner bagi gambar betul-betul tu bukan listing dan berapa banyak korang close. This is your funnel. Okay. Daripada raw data, berapa lead tapis, appointment, listing, close. So, janganlah rasa down, anda diharamkan untuk down kalau setakat appointment berapa bro? 2, berapa sebulan? 2 sebulan memang takkan dapat lah. 2 sebulan memang takkan dapat lah, janganlah down, memang tak buat macam mana. Janganlah down sebab tu. Berapa kau buat bro? Aku penat gila lah buat kerja. Berapa appointment kau? 2. Janganlah. Kan aku dah membahan. Janganlah 2 appointment. Lepas tu kita cerita gebang gila macam kita ni dah kita kerja kuat-kuat kan. Padahal sebenarnya appointment 2 je sebulan pula tu. Sembang macam kerja keras sangat je. Hari lain kau buat apa? Main Mobile Legends. Janganlah. Janganlah macam tu. Okay. So kita kena set target lah. Berapa yang korang kena buat sebenarnya? Berapa close? Berapa listing? Berapa appointment? Berapa leads? Berapa raw data yang korang kena collect? Okay. Raw data ni sumber daripada mana? Di sinilah datangnya soalan-soalan kepada diri sendiri. Soalan-soalan kepada diri sendiri tu apa? Soalannya 7W 1H. 7W kot? 7W kot 1H. What? 7W ni what? Apa property yang nak jual? Why? Kenapa dia nak jual? Why, what, when, bila dia nak jual, urgent ke tak. Lepas tu, where, kat mana. Okay, for whom. Nak jual ni untuk siapa. 2, 3, 4, 5. Lepas tu apa lagi satu What, when, why. Macam tu lah, aku lupa dah. Then, H. 1H, how. Okay, so daripada sinilah korang fikir balik, letak 7W1H. What, kat mana, kenapa nak jual macam mana cara untuk dapatkan banyak listing ni, macam mana, semua macam mana lah. Why, kenapa aku kena dapatkan ni? Of course lah, you ada big why you. Kenapa owner nak jual rumah? Kenapa kena 15 appointment? Because of this lah. When, bila nak jual, bila nak dapat target tu, bila nak dapat 15,000 sebulan. So korang dah set target tu. Kat mana nak jual, target market kat mana nak jual. Kat mana korang nak jual, kat mana korang nak fokus, kat mana korang nak dapatkan listing yang paling banyak. Kat mana korang nak dapatkan leads, kat mana korang nak dapatkan sumber leads. For whom, untuk siapa korang buat semua ni, untuk siapa owner jual semua ni, kenapa dia nak jual semua ni. So korang tahu. Tapi ada 7W 1H ni, saya lupa lagi 2 apa. What, when, why, where, who, for whom. Lupa dah. Okay, so inilah datang ni 7W 1H. So bila datang 7W 1H ni, korang dapatlah jawapan apa korang nak kena buat. Sebenarnya kena tanya di sini lebih banyak. Okay, so saya buka jap chat macam ada banyak 100 leads biasanya 16, bahan aku le tu. Kalau owner nak jual rumah, dia bagi gambar, tak kira listing, betul? Kalau owner nak jual rumah, tapi dia just bagi gambar je, saya tak kira sebagai listing. Sebab apa tahu? Satu, you tak selesaikan 7W1H ni. 7W1H ni, you tak tahu kenapa dia nak jual rumah Sebab apa dia nak jual rumah? That's why, semua agent, especially under saya rasa team leader korang pun akan bagi kot. That's why kita bagi fact sheet. Fact sheet tu, dekat situ lah korang tulis semua detail pasal rumah tu, and then lepas dah isi semua detail, korang tanya kenapa nak jual rumah, sebab apa, lepas ni plan nak pergi mana. Tapi sembang tu santai lah, janganlah tanya macam polis. Tuan nak jual sebab apa, nak pergi mana, bini ada berapa. Janganlah dia pula menyikap, kau ni macam pula aku tengok, tak dapat pula listing tu. Okay, so korang kena santai lah, santai.
Kerja kita ni negotiator, cakap kena santai, jangan skema sangat kan. So kerja kita negotiator. Sebenarnya kerja kita ni adalah lebih kepada soft skill. Cara kita bersembang dengan owner, cara kita bercakap dengan orang, cara kita deal dengan orang. Okay? Dia bukan sekadar-kadar kita ni salesman yang berjual, jual, bukan. Okay? So dari sinilah korang cari 7W1H ni, korang tanya di sini. Tapi janganlah tanya di sini tu depan owner, suara tu kuat sangat. Nak tanya di sini tapi tanya how, what, when. Jangan cakap macam tu. Owner kata kau ni kenapa ni? Ejen baru ni. Janganlah. Okay? So korang dah standby lah. So fact sheet. Korang pernah tengok fact sheet ni? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok, saya buka kejap. Fact sheet eh. Fact sheet kejap, saya tengok fact sheet. Ada ke fact sheet? Sekejap saya check jap. Saya usah jap fact sheet. Kalau ada saya bagi. Saya tunjuk dalam ni. Okay, timeline sheet ada. Timeline sheet ada. Okay, fact sheet ada. Alright, okay. So, share screen kejap Share screen. Share screen. Fikri, jadikan host? Dah. Okay, share screen. Okay, so ini adalah fact sheet. So dekat fact sheet ni ada apa? Negotiator name, tarikh, selling price berapa, maintenance fee, bla bla bla, layout, corner ke, intermediate ke, okay, freehold, leasehold, semua ni lah. Ejen baru, saya suggest korang bawa benda ni. Sebab apa? Sebab korang macam ni lah, macam Tailong kata, korang akan jadi acah-acah pro lah. Acah-acah pro. Ni lah dia acah-acah pro. So letak nama owner apa, okay, referral. Kalau ada referral, letak nama dia, nama IC dengan account number dia, bank mana. Alright. So nak bagi tahu korang yang the best source of listing adalah referral. Okay. So ini adalah fact sheet. So remark tu korang letak kat sini, belah kanan ni. 7W1H tu korang letak kenapa nak jual sekarang ni, kenapa dia nak jual ni, sebab apa, bercerai ke apa ke, apa masalah dia. Segala masalah owner korang tulis kat sini. Sebab apa? Sebab kerja kita negotiator kerja kita adalah turun ke expectation owner, naikkan budget buyer, betul? Okay, so sekarang ni lagi banyak masalah owner tu, lagi senang korang nak negotiate untuk turunkan price. So kalau dia cerita, korang layan kerja kita negotiator ingat dalam kepala, kerja kita negotiator. Kerja kita adalah turunkan harga owner, naikkan expectation buyer. So, kerja kita negotiator, korang kena set dalam mind macam tu. So, apa yang korang kena buat adalah, bila sebagai negotiator, kalau owner dia cerita masalah, bercerai, husband masalah, lepas tu rumah ni banyak masalah, adik-beradik berebut harta, lepas tu pening, penyewa pening, korang layankan je. Betul tuan, saya pun dengar masalah tu, klien saya semua nak jual sebabkan tu lah, nak jual. Tapi itulah market sekarang kan, market sekarang ni biasalah, orang kebanyakan tak mampu nak dapat harga tuan nak tu, sebab kita ada banyak pesaing jual harga murah kan. Tuan nak 300.5, pesaing jual 290. So dia akan balik, dia akan fikir, kalau orang sebut 16 kali 290, lama-lama dia akan slow-slow turun lah. Ada satu case saya jual last month, saya jual bulan Jun. Harga asal owner nak 630. Saya jual 400.5. Negotiator. Satu lagi case dekat rumah ni, dekat section 32 Shah Alam. Saya owner ni bagi ejen lain 420. Disebabkan jiran dia yang referkan kepada saya jual rumah dia 360. 60,000 beza berbanding dengan ejen lain. Tapi kenapa dia accept saya? Ejen lain offer 380 pun dia tak accept. Itulah namanya negotiator. Kerja kita, soft skill kita, negotiate. Okay, faham So, benda pertama yang korang kena take note adalah fact sheet. Dan yang kedua, macam mana nak acah-acah pro? Satu lagi benda yang saya share dengan klien adalah this one. Baik, stop sharing kejap. Timeline sheet. Ni fact sheet. Okay, timeline sheet.
So, timeline sheet ni, inilah yang buatkan kita acah-acah pro. Cuma ini lebih kepada buyer. Cuma owner saya letaklah cost owner kat sini. Cost owner, agent fees berapa, legal fees berapa, kalau dia tu masa title, cost untuk masa title berapa. Okay? Saya bagi benda ni. Dan saya bagi timeline ni. Saya explain dia lah timeline. So, benda ni klien dia suka tau. Okay. So, orang akan suka disebabkan beberapa benda. Satu, apa yang dia pandang, what you see, what you hear, what you smell, apa yang dia hidu kan, dengan apa yang dia rasa. So, dia dah nampak apa kita buat, dia dah rasa dapat something untuk dia pegang, kertas, okay. Dan kalau boleh sebenarnya, kertas tu wangi lah, tapi lain macam pula kan, dia kata, mandrem apa kau pakai ni. So, kalau boleh sebenarnya kertas tu wangi, tapi saya tak buat lah. So, what you smell dengan, sebab dia akan ingat, sebab tak pernah ejen dalam dunia ni bagi aku kertas explanation sheet, bau wangi gila. Okay, so dia akan jadi macam tu. So, korang kena bagi something lah, yang buatkan owner ingat kau. Dan benda ni lah yang saya guna untuk dapat eksklusif. Kadang-kadang owner dah jumpa ejen 14 orang dah, sampai kat aku 15. Harga rendah pula tu, dapat eksklusif pula tu, ejen lain sakit hati. It's not about, lepas tu ialah, orang sakit hati sebab apa? Diorang tak dapat eksklusif tu. Dah lah dapat eksklusif, dapat harga yang rendah pula tu, owner bagi. Macam mana? It's not about mandrem bro. It's not about mandrem. It's all about how you deal, how you negotiate. Kerja kita negotiator. Ingat, kerja kita adalah negotiator, negotiate. Bukan penegak harga owner, bukan penegak harga buyer, bukan. Bukan penentu harga masa depan pelanggan sedunia, bukan. Kerja kita adalah negotiator. Kerja kita negotiate. Alright, faham Okay, so saya stop share pasal ni. Okay, so ada soalan? Oh, sorry. Buka ni dulu. So, ada soalan, boleh type dekat ruangan komen ataupun dekat Zoom chat tu. Saya akan tengok. Sementara saya screen mirroring ataupun ada chat lagi yang saya tertinggal. Okay. Kalau owner bagi gambar tu tak kira listing, so macam mana yang dikira listing? Okay. Yang dikira listing adalah kalau you dah pergi rumah tu, you dah ambil detail, you dah ambil gambar, you tahu segala masalah owner. Itu baru consider listing. Okay? So, one thing yang you kena tahu dalam any bidang services adalah korang kena ingat ayat ni. KYC. Know your customer. Know your customer. Know your customer. Korang kena tahu siapa customer korang ni. Korang kena tahu apa masalah dia. Okay? Sebab apa? Satu, it's all about trust. Dia akan lebih trust dengan korang. Nombor dua, korang akan dapat tahu apa masalah dia. Lagi senang korang nak negotiate. Okay? So, nombor tiga, lagi mudah korang untuk deal. Kalau ada isu ke apa ke, dia akan trust dengan korang. Nombor empat, lagi senang untuk korang convince dia untuk gunakan lawyer korang. So, bila guna lawyer korang akan dapat commission lebih. Dapat duit lebih. Boleh guna untuk cost marketing. Lagi. So, the rest tu nanti korang kira sendiri apa benda. That's why, the best sebenarnya datang jumpa owner. Nombor lima, ni saya lupa nak sebut tadi. Nombor lima, katakanlah kalau rumah dia tak terjual, tapi dia suka cara korang, dia akan referkan kepada orang lain. Okay, dah lah rumah dia aku tak dapat jual. Lepas tu dia bagi pula refer orang lain. Saya pernah ada kes yang tu. Saya tak dapat jual dia satu je, dia bagi saya 4 lagi listing lain. Jiran-jiran dia nak jual. Disebabkan dia suka cari explanation kita. That's why kena jumpa klien. Cukup appointment. Jangan malas lah, jumpa lah. Okay. Kena pergi inspection FAWA sebab kena tengok rumah tu betul. Kadang-kadang rumah yang kita tengok tu tak sama dengan apa expectation yang owner bagi tahu. Dia kata rumah dia lawa gila, bla bla bla. Kita pun percaya kan. Padahal sebenarnya dinding pecah, rumah crack. Dia tunjuk yang lawa je, kitchen cabinet tapi sebenarnya ada crack. Katakanlah klien call, nak bayar booking, cash. Korang tak tahu pasal rumah tu. Rumah ni ada leaking ke tak? Kita pun ya je, tak ada. Bila dia tengok rumah, oh banyak gila crack, banyak gila leaking. Agak-agak klien tu akan cari rumah lain, akan refer kita tak? Tak kan? That's why, it's all about trust. So buat kerja sungguh-sungguh lah. Tu je lah cerita dia. Okay.
Aku pernah tak dapat owner, aku nak jumpa dia reply, agent lain tak ada pun nak jumpa saya bagi gambar je. Okay, saya akan beritahu lah, tuan macam ni. Sebab saya nak tengok rumah tu, at least saya tak buang masa tuan, saya tak buang masa saya. Kenapa tak buang masa? Sebab satu, saya dapat tengok sendiri condition rumah tu. At least kalau buyer datang, saya dapat tahu dia ni siapa, dia nak rumah macam mana, berapa expectation dia, apa expectation dia, so tak buang masa saya untuk datang buat banyak kali. Normally saya cakap macam tu lah. And then bila saya ambil gambar, saya tahu gambar yang klien nak. Saya tahu gambar yang klien suka. Tapi kalau dia tak nak juga, tak apalah tuan. Nanti kalau tuan dah ready, tuan contact lah saya balik untuk ambil gambar. Dan saya explain proses jual beli. Walaupun ejen lain nak explain dengan tuan, saya still nak explain sendiri. Okay? Sebab saya takut apa yang diorang explain dan apa yang tuan faham tak sama. So itulah point saya bagi tahu diorang. Tapi kan owner suruh cari buyer dulu baru boleh jumpa dan inspection. Macam mana? Okay, dia macam ni tau. Korang kena ingat kita negotiator, kita jual rumah ni dia macam ibarat nak meminang lah. Kita nak kena kenal orang tu dulu kan, nak jumpa dulu, lepas tu nak kenalan apa semua kan, standard lah. So, takkan main godah tak? So, kalau macam owner macam ni, saya akan cakap dengan dia, tuan, macam ni tuan, saya takkan janjikan, saya tak pernah janjikan confirm buyer selagi saya tak tengok rumah tu. Sebab apa? Saya nak tahu kenapa tuan nak jual. Ada beberapa soalan saya nak tanya. Berapa balance tuan? Saya akan tahu berapa lowest cost puan. Lepas tu saya nak tahu siapa yang terlibat dalam properti ni. Saya nak kena baca dokumen. Adakah dokumen yang tuan bagi tu betul? Saya kena kira land size. Saya nak tengok build up. Saya nak tengok expectation value macam mana. Okay. So bila dah bagi tu macam tu, dia kata, oh yelah, okay. Kadang-kadang jangan salahkan klien. Sebab klien memang tak faham. Ini bidang kita. Klien memang tak faham. Kerja kita adalah bagi diorang faham. Kalau kita bagi diorang faham, apa yang akan jadi adalah kita dapat listing tu siap-siap eksklusif. Nombor dua, siap-siap dia tolong refer kat orang lain sebab kita sahaja ejen yang jumpa dia dan explain betul-betul. Okay? So, itulah pentingnya korang kena jumpa klien. Jangan janji manis. Ada agensi luar ajar budak kan, bawa je berlakon je jadi buyer. No, saya tak suggest korang buat macam tu. It's all about expectation orang. Kita business nak long term, jangan short term. Kalau katakanlah kita business berkembang, kita dah dapat banyak komisen dan semua, tiba-tiba klien kita tu pula sebenarnya Datuk Tan Sri, sebenarnya dia tak beritahu kita. Tiba-tiba dari business lain, I trust you I nak you manage this business. Ataupun you ada business I nak invest. I percayakan you. You mungkin tak pernah, tapi saya pernah lah dapat offer macam tu. Syukri, you buat business kan? I nak invest 100,000 lah. Tapi tak ambil sebab kita pun tak confident dengan business tu kan. So takkan nak suruh orang pump in duit. So korang akan jumpa orang yang macam ni secara tak sengaja tau. So buat kerja betul-betul lah. That's why saya prefer untuk jumpa. Bagi tahu. Diorang memang tak faham. Kita kena explain bagi diorang faham. Tapi explain tu janganlah marah kan. Explain elok lah. Lenggok bahasa tu kena lah. Okay. Bawa magic buyer. Janganlah bawa magic buyer. Kita jaga integriti kita. Itu saya punya pendapat. Orang lain wallahualam lah. Saya punya pendapat, jangan menyamar jadi buyer. Datang kau kata tak ada buyer, tuan, saya tak pernah janjikan buyer, memang tak ada confident buyer selagi dia tak bayar booking. Selagi dia tak bayar booking. So saya tak nak bagi harapan palsu kat tuan. So the best adalah saya tengok rumah dulu, saya tak buang masa tuan, saya ambil gambar semua, saya explain detail, tuan bagi saya masa 10 minit at least saya tahu expectation tuan sebab saya tak nak gaduh kemudian hari. So better saya bagi tahu awal-awal. Saya tahu condition tuan awal-awal semua dan saya bagi tahu buyer lah. Normally saya bagi tahu macam tu, terang straightforward. Diorang okay. Okay? Bawa agent lain give you kononnya ambil snap gambar. Saya tak prefer macam tu lah. Sorry. Please share the soft copy here. Apa ni? Oh yang tadi tu, fact sheet, timeline sheet. Sally ada kot. Team leader Sally kan? Tak saya Sally pun ada. Soft skill adalah skill yang wajib itu pada kita hingga hujung awal. Yes, betul Kimi. Tambah ilmu sudut ilmu pengetahuan juga banyak macam. Okay, betul. Asalkan jangan menipu, betul? Asalkan jangan menipu, betul. It's all about soft skill. Jangan menipu je. Kita nak cakap dengan orang ni, dia ada lenggok bahasa dia. Dia macam ni lah. Kita nak cakap dengan budak, ada gaya bahasa kan. Kadang-kadang kalau budak tu merajuk apa, kita kena tunduk. That's why kalau kita tengok belajar macam mana nak pujuk budak kan, kita kena tunduk, melutut, cara cakap dengan budak untuk pujuk dia. So, klien ni dia macam tu. Tapi tak adalah kita melutut kan. Payah pula, sakit pinggang pula kat situ. So, dengan orang dewasa lain lah, dengan kanak-kanak lain. Okay? Yang letter tu kepada buyer, seller tu letter. Oh, fact sheet. Fact sheet untuk kita simpan. Untuk kita buat detail. Timeline sheet untuk bagi kepada buyer ataupun seller.
Okay. Daripada Facebook ada soalan tak? Dari Facebook tak ada. Okay. So faham masing-masing Okay. So screen tak bergerak pula. Alright. So share screen balik sekejap. Okay. So far ada soalan? Daripada Facebook ataupun daripada Zoom? Okay. Okay. So, ada soalan tak daripada crowd? Boleh lah tanya daripada Zoom ni. Buka mic, boleh lah buka muka. Masing-masing dah makin lama makin tutup aku tengok ni. Tanya soalan. Buka apa ni? Mikrofon pun boleh. Tak masalah. Unmute yourself and tanya soalan. Boleh unmute. Siapa ada soalan? Semua tak berani ni. Seram sangat muka aku ni. Okay, ada soalan tak? Semua nak chat Kalau kita nak code A, kita perlu pergi view dulu tak rumah tu, baru cari buyer. Of course. Itulah datangnya fact sheet. Kita kena view dulu. Dia bukan view orang panggil, inspection. Kita kena inspect rumah tu dulu. So inspect dulu. Inspect dulu, know your customer, KYC. Okay, inspect dulu. Know your customer, penting, KYC. Inspect dulu, tengok fact sheet, timeline sheet tu, explain kepada klien, then baru korang start jual lah. Sebab apa benda ni penting? Okay, korang kena ingat time kita buat sale, bagus soalan tu, teringat saya nak share soal benda ni. Okay, korang kena ingat, dalam bidang kita sales ni, okay, korang kena faham, kita ada beberapa channel. Ni bukan channel Telegram, WhatsApp tu kan? Okay, dia ada channel. Channel dalam bidang kita ni ada 3. Satu adalah sales channel. Kita ada marketing channel. Lepas tu, lagi satu tu distribution channel. Distribution channel tak ada kena-mengena dengan korang. Okay, so sales channel and marketing channel lah yang berkait dengan bidang kita. Okay, so what is marketing channel? Marketing channel ni adalah iProperty, Property Guru, okay, lepas tu WhatsApp ke bla 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 yang kita buat selalu tu lah. Dan korang kena ingat, kita ada satu lagi benda yang penting gila. Sales channel. Dengan adanya korang ambil fact sheet dan korang explain dengan owner betul-betul dan korang dapat semua info yang lengkap, korang akan jaga sales channel korang. Sales channel ni siapa? Ejen Co-A yang tolong jualkan rumah korang. Korang kena ingat kita nak jual rumah ni kena laju tau. Cara yang paling laju adalah untuk kita Co-A. So bila kita Co-A, rumah tu insya-Allah untuk dijual lebih cepat tu memang potensinya lebih besar. Okay, that's why kena jaga sales channel kita. Then selain daripada marketing channel, kita ada banyak sumber marketing kita jual, kita cuba promote. Apakah kita punya sales channel? Berapa banyak kita punya sales channel? Katakanlah listing kita tu bagus, listing kita tu tak banyak masalah, kita semua kalau ada masalah pun kita dah clarify awal-awal dekat co-agent kita. Agak-agak orang suka tak nak ambil listing kita? Suka kan? Dan paling best adalah kalau orang tu dia adalah top agent dan dia suka listing kita, kita bagi je dia. Macam Tai Long kata sebelum ni, kita ada Jerung dan seorang lagi feeder, orang yang feed dia Jerung. Okay, so korang sebagai feeder, korang boleh feed dia Jerung ni yang suka sangat listing korang ni. Dan lagi cepatlah untuk korang dapat 5 figure sebulan. That's why pentingnya fact sheet, timeline sheet, penting. Okay, 7W1H, jangan lupa. That's why saya sangat-sangat sarankan korang pergi inspect rumah tu dulu. Sebelum bawa buyer. Ataupun sebelum share dengan co-A partner. Kadang-kadang orang tanya soalan apa benda, Syuk, kenapa orang nak jual rumah? Ada crack tak? Crack kat mana?
Orang pun menyampah kau dengan kau ni. Apa pun tak tahu. Okay. So orang yang serius, dia akan serius dalam deal, dia akan serius dalam bisnes dan dia akan buat serius bayar. Itu je saya bercakap. Okay, soalan? Sharing saya tak lama pun hari ni. Okay, soalan lain ada tak? So, daripada tadi, sebelum kau tak ada soalan, saya nak tutup ni. Okay, so daripada tadi, kita cerita pasal pengalaman, sales, motivation, apa yang korang nak sebenarnya, what's next. Okay, and start something with an end in mind. Dan kita cerita pasal cost structure, kita cerita pasal revenue stream, macam mana tingkatkan sale, ada 3 cara. Lepas tu macam mana nak dapat 15,000 sebulan. Okay, and then leads, funnel, berapa aktiviti korang nak kena buat. So inilah korang punya 7W1H. Saya lupa, saya ada 5 je, lagi 2 saya tak ingat. So 1H ni how, then kita cerita pasal KYC, know your customer. Sebelum korang nak jual rumah ke apa ke, buyer ke, make sure you know your customer, elakkan buang masa. Lepas tu channel, dalam bidang sales kita ada 2 channel, sales channel and marketing channel. So what is your marketing channel? What is your sales channel? Okay, so saya harap korang semua dapat manfaat. Dan ingat, dalam kepala korang, start something with an end in mind. Dalam kepala kita, korang kena tak boleh mengharapkan satu sumber. So dalam revenue korang kena plan untuk dapat banyak sumber. Active income, passive, okay. Lepas tu project income, dan satu lagi adalah leverage income. Leverage daripada usaha orang lain, which is ada dekat Maxon. Benda ni lah sangat best. Alright, so korang kena banyak multiple revenue stream, dan setiap multiple revenue stream ni pun kena ada banyak. So ini next lah, kita tak boleh nak cerita semua hari ni kan. So korang kena ada banyak sumber revenue stream supaya korang tak bergantung kepada satu sumber pendapatan. So anything happen, korang ada duit, korang boleh survive, korang ada banyak sumber pendapatan. That's why income kita makin lama makin berkembang. That's why saya suka yang orang duk bahan ni, berkembang, and then buat perang yang baru, satu income lain, berkembang, dan tambah lagi income lain. So income korang tu makin lama meningkat dan makin banyak sumber pendapatan. Jangan mengharapkan satu sumber pendapatan. Betul, saya tak nafikan fokus satu, tapi apa salahnya? Fokus satu tu saya macam ada ragu-ragu sikit lah. Kita ada banyak sumber pendapatan. Banyak sumber pendapatan, sebagai contoh, duit banyak simpan ASB dapat dividen, simpan atau haji dapat dividen, duit banyak lagi komisen kita beli franchise ke T-Live ke Coblok ke KFC ke, dia dapat income dari situ. Dan apa lagi? Banyak lagi kan? So, beli property, invest, flipping, apa lagi? Main saham. So, you dapat banyak sumber kewangan. So, banyak sumber revenue you, multiple revenue stream. So, bila multiple revenue stream ni, you ibarat you ada tangki air, okay, tangki air, then you ada banyak sumber. Okay, banyak sumber masuk. Okay, so bila banyak sumber, tangki you akan sentiasa penuh lah. So, lagi satu, dia akan mengelakkan daripada korang punya duit kebocoran. So, katakanlah kalau ada kebocoran ni kereta rosak ke ataupun apa, jadilah ada kebocoran pada kewangan korang. At least, sumber korang duit masuk tu lagi banyak daripada bocor. Duit masuk ni lagi banyak daripada bocor. So, itulah cara sebenar orang kaya makin kaya. Kalau owner nak bagi gambar je boleh ke? Detail semua owner bagi sebab dia kata dah ada ejen lain juga. Dia pasal samalah. Kalau boleh ambil masa. Puan, 10 minit 10 minit sebab 10 minit tu sangat penting. Okay, insyaAllah dapat 10 minit tu mungkin macam-macam benda boleh jadi. Dia akan trust you. Banyak benda lah boleh jadi. Tapi kalau dia ketegak sangat, tak payah. Biarlah. Tak payah nak paksa-paksa. Okay, tapi kalau boleh tunjukkan kesungguhan kita yang kita ni memang serius nak listing rumah dia. Tunjukkan kesungguhan. Macam tu lah. So benda ni siapa tadi? Irfan. Okay, Irfan, dekat JB nanti kita ada buat aktiviti. Sebab Irfan ni daripada JB kan, nanti kita buat aktiviti. Macam mana nak pujuk owner ni sebenarnya? Tu soft skill lah, nanti kita akan ajar. RM10, 10 minit sampai jadi sejam. Apa ni? 10 minit sampai jadi sejam. Tak faham? Oh, iya ke? Dah sejam ke? Tak pasal. Okay, soalan lain?
Nak join JB. Nak join JB. Fikri, kau kat Kajang kan? Nak pergi JB buat apa? Ada ejen ke? Okay. Soalan lain ada tak? Alright. So, itulah ceritanya pasal macam mana you nak set you punya sales motivation. So motivation ni sebenarnya bagi saya, it's all about yourself. You know your why. Korang tahu lah, tengok mak ayah kita macam mana kan, dah tua kan, tengok anak beranak kita kan, anak beranak kita, anak-anak korang kan. Ayat tu tak kena pula. Tengok anak-anak kita, family member kita, apa yang tak cukup, apa yang tak kena, kita cuba try cover dari situ. Sebenarnya kita kena jadi self motivated. Okay, sebagai sales people, sebagai seorang usahawan, kita kena jadi self motivated. Kita tak boleh mengharapkan orang lain tu kita untuk kita rasa down lah. Kita tak perlu ke orang lain untuk bagi kita motivation. Kita kena jadi seorang yang self motivated. Okay, jangan mengharapkan orang lain. Sebab kalau mengharapkan orang lain, nanti korang kecewa, nanti kalau dia tak bagi korang apa korang nak. Okay, so macam Fikri, Kimi kata ignore orang sekeliling yang pandang rendah. Betul, ignore orang sekeliling yang pandang rendah kat kita. Tapi saya ignore, tapi saya ingat apa dia cakap. Bukan untuk apa, dia dendam yang membina. Dendam membina ni, dia dendam yang, dendam yang membina lah. Dia macam, kau cakap aku macam ni, tak apa, aku buktikan yang aku boleh buat. Dia dendam yang membina. So lama-lama dia diam lah, dia diam dan dia akan sponsor, dia akan support kau dan tiba-tiba dia jadi kau punya supporter. Macam tu lah. Tapi dendam yang membina, jangan dendam yang membenci lah. Success is the sweetest revenge. Yes, that's it. Betul bro. Okay, so saya rasa itu sajalah kot. Perkongsian padat. Hopefully korang take note, tengok balik, take note, and saya harap sangat korang dapat manfaat. InsyaAllah from time to time ada banyak lagi benda saya nak share dengan korang, cuma takut korang tak terbuat je. So banyakkan mingle around dengan orang, banyakkan mingle around dengan senior agent, banyak mingle around dengan orang lain, dan make sure korang buat aktiviti yang leader-leader korang suruh. Jangan lupa bernetwork dengan orang. Your network is your net worth. Your relationship is a currency. Lagi banyak korang bernetwork, lagi kaya lah korang sebenarnya. So relationship betapa rapatnya dengan orang, itulah betapa tingginya nilai harga diri korang dengan orang lain. So kalau saya rapat dengan A, of course lah, perpahan saya akan bagi A dulu. Kalau saya rapat dengan B, of course saya akan bagi B dulu. Katakanlah tak pernah jumpa, tak pernah something, tiba-tiba kau nak minta something. Susah lah. So siapa yang rapat dengan saya tu dapatlah listing free kan. Sebagai contoh kan ada orang tuntut pula kan. Okay. Ada soalan lagi. Kau patut tak kalau listing kita jual tu jauh, kalau leads kita ramai di tempat yang jauh? Kalau tempat jauh, macam saya kata lah, korang tengok cost structure korang. Berbaloi ke? Tadi mana kita cerita cost structure atas revenue tolak ni kan? Berbaloi ke kos untuk dapatkan listing tu? Kita tahu jawapan tu sebenarnya. Baloi ke? Baloi ke? So kalau baloi, contoh berbaloi itu adalah listing yang jauh tu dekat dengan kampung kita, mak kita kan. So mungkin berbaloi. Boleh ziarah mak selalu, betul. Tapi kalau yang macam jauh dia tu ke laut tak ke mana, fikir-fikir kan lah. Kita dah tahu jawapan tu sebenarnya. Cuma kena confident dengan jawapan diri sendiri tu. Okay? So, kalau tak ada apa-apa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Minta maaf salah silap terkasar bahasa ke apa ke, maaf lah kan. So, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang ke Zoom malam ni. Terima kasih semua. Saya sangat-sangat berterima kasih atas siapa yang join pada hari ini. Dan hopefully korang dapat something. InsyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk push diri kita untuk achieve more. Jangan datang sini semata-mata nak buat kawan. Datang sini buat duit gila-gila. Okay? Buat duit gila-gila. Pastikan you punya target tu sampai, apa yang you commit sebelum ni, you achieve. Okay? Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum.